Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan kurnia-Nya, kesenangan, kesihatan badan dan kelapangan masa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam nikmat iman dan Islam hingga ke akhir hayat kita. Dan pada malam ini kita teruskan seperti biasa kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana bab yang terakhir yang kita baca adalah bab berkaitan dengan nasihat. Dan kita telah membaca hadis yang masyhur di dalam bab nasihat, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Lalu ditanya oleh para sahabat, bagi siapa itu nasihat? Maka jawab Rasulullah SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam-imam orang-orang Islam dan orang awam di kalangan mereka. Telah kita huraikan maksud daripada hadis ini, di mana yang akhir adalah berkaitan dengan nasihat kepada para imam-imam muslimin, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Dan kita dapati bahawa nasihat kepada pemimpin-pemimpin a'immah ini didahulukan atas nasihat kepada yang berikutnya, iaitu orang-orang awam. Maka berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam muka surat 864, nasihat bagi para imam lebih didahulukan daripada keumuman manusia. Kerana jika pemimpin baik, maka baik pula manusia secara umum. Jadi walaupun kita tak akan dapat pastikan bahawa ataupun dapat mencapai kebaikan semua manusia kalau pemimpin baik, tapi secara umumnya, kebiasaannya, jika pemimpin baik, pemimpin adalah taat, seorang yang taat kepada Allah SWT, baik, yang takut kepada Allah SWT, yang mempunyai sifat amanah, maka tentu akan terkesan pada rakyatnya. Jadi manusia akan jadi baik. Dan sebaliknya, jika pemimpin itu pemimpin yang tidak baik, tidak takut pada Allah SWT, khianat, baik, maka begitu jugalah rakyatnya. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita menasihati pemimpin-pemimpin kita. Rasulullah SAW berkata, agama itu nasihat. Antara nasihat itu adalah menasihati a'immah. Dan telah diterangkan bahawa maksud nasihat itu bukanlah fadihah. Sebab fadihah maknanya kita bongkar kepekungan dan keburukan aib seseorang itu. Adapun nasihat, kita nampak kesilapan itu, tapi bukan kita nak bongkar supaya malu orang yang melakukan kesalahan, pemimpin yang melakukan kesalahan. Tapi kita nak tutup kesalahan tersebut dengan diperbetulkan kesalahan itu. Dengan diperbetulkan kesalahan itu. Beza dengan orang yang melakukan fadihah, dia cari-cari kesalahan, dikira-kira dan disenaraikan. Masuk dalam majalah. Baik, masuk dalam surat khabar lagi. Surat khabar khas untuk cari kesalahan pemimpin. Pada waktu sekian-sekian dia buat gitu. Dekat sekian-sekian tempat dia tengah buat gitu dan sebagainya. Anak dia buat gini, isteri dia buat gitu dan sebagainya. Cari kesalahan saja. Baik, kadang-kadang orang-orang ini lebih hafal keburukan dan aib pemimpin-pemimpin daripada dia hafal akan apa? Akan agama dia. Dia pun tak tahu apa makna firman Allah SWT. Dia pun tak tahu apa hadis Rasulullah SAW. Tapi dia lagi hafal perkara tersebut. Jadi ini menunjukkan apa ni?
dia tidak melakukan nasihat. Dah kita terangkan makna nasihat adalah ikhlas. Dan antara makna nasihat adalah murni. Dan antara makna nasihat adalah kita gabungkannya. Bila seseorang itu nasaha ath-thawba dalam bahasa Arab, dia nasihatkan pakaian, maknanya dia jadikan dua pakaian itu jadi satu, dia jahitlah maknanya. Jadi cuba lihat bagaimana kalimat nasihat itu daripada sudut bahasanya merangkumi banyak makna, dan semua makna-makna ini memang ada di dalam nasihat secara syariat. Baik. Jadi bukanlah satu nasihat kita mengeluarkan kesalahan pemimpin dalam rangka untuk mengaibkannya. Baik, dan telah kita terangkan keburukan daripada hal tersebut, kerana apabila jatuhnya maruah pemimpin itu, maka mereka tidak akan ditaati. Hatta dalam keadaan yang baik pun, walaupun pemimpin tu ajak kepada baik, oleh kerana dah jatuh air muka dia, dah jatuh haibahnya, maka yang dia suruh buat baik pun orang dah tak ikut. Itu yang akan berlaku, dan orang bercita-cita untuk menggulingkan dia, menjatuhkannya. Dan apabila itu berlaku, maka akan berlakulah konflik dalaman. Baik, akan bertengkarlah, akan berpecahlah. Mula daripada berpecahnya hati-hati, kemudian mungkin sampai kepada perpecahan daripada sudut badan, kemudian mungkin selepas itu mungkin sampai berperang dan sebagainya, maka kita akan menjadi lemah. Sebab itu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri minkum. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Tetapi kita dalam mentaati ulil amri ini telah diterangkan adalah dalam perkara yang makruf. Baik, dalam perkara yang makruf. Adapun perkara yang dah jelas maksiat, kita tidak wajib mentaati pemerintah. Tapi kalau yang tidak jelas, dia betul ataupun salah, adakah ni satu maslahat ataupun satu mafsadah, keburukan, jadi ini termasuk dalam apa yang kita tanaza'u, apa yang kita ikhtilafkan. Dan Quran telah menerangkan apakah sikap umat Islam bersama pemimpin mereka dalam hal seperti ini. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, apa juga perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Rasulullah. Kepada Allah maknanya kepada kitab Allah, kepada Rasulullah kalau masih hidup. Kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Setelah wafatnya baginda alaihi salatu wassalam, maka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hakim kita. Farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, zalika khair, itu yang lebih baik, wa ahsan ta'wila, dan adalah akibat yang terbaik. Takwil maknanya dalam ayat ini maknanya akibat yang lebih baik. Jadi kalau orang tak kembalikan kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah, tapi kepada adat kebiasaan kita, baik kepada emosi, baik, ataupun kepada parti, ataupun kepada kumpulan dan sebagainya, maka itu adalah keburukan, bukan khair, dan itu bukanlah sebaik-baik akibat. Itu bukan ahsanu ta'wilah. Jadi hendaklah kita menasihati pemimpin. Kalau ada Qurannya, ada hadisnya. Kalau tak ada perkara duniawi semata, maka kita terangkan dengan hujah-hujah. Hujah-hujah duniawi tidak salah pun. Bukan semua nasihat atau semua hujah tu mesti dengan Al-Quran dan hadis. Bila kita pakai Quran hadis? Bila masalah agama. Tapi kalau bukan masalah agama, maka di situ ruang untuk berselisih pendapat, ruang untuk kita katakan untuk bermesyuarat itu luas. Jadi masing-masing sampaikan pandangannya, kemudian dilihat oleh pemimpin itu nak mengambilnya ataupun tidak. Yang penting kita dah sampaikan nasihat. Sebab tu Allah SWT berfirman memuji orang-orang beriman, antara sifat mereka adalah mereka meninggalkan al-fawahish, kekejian, maksiat zina dan sebagainya, dan juga dosa-dosa, melainkan al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Kemudian diterangkan di situ wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu mereka bermesyuarat di kalangan mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka sentiasa berinfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi amruhum syura bainahum, yakni urusan mereka, yakni yang tidak ada nasnya daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi sebab itu, kalaulah kita rasakan bahawa pemimpin telah salah dan masalah itu berkaitan dengan awamnya manusia, orang ramai, yang mana tanggungjawab untuk menentukan, memutuskannya adalah di tangan pemimpin, bukan individu-individu biasa, maka kita ikut juga. Dan kalau salah pun, kita tidak menanggung kesalahan tersebut. Yang tanggung siapa? Pemimpin tersebut. Kalau dia sengaja, dia tahu dah salah, dia buat juga, dia yang tanggung. Contohnya lah, taruhlah dia tetapkan bulan hari haji ni, dia nak ikut dia punya kalender, dia tak nak ikut, contohnya lah dia tak nak ikut orang-orang di Mekah, hari raya di Mekah contohnya, taruhlah begitu, kita tak setuju contohnya, kita tetap kena ikut. Jangan kita sembahyang raya dulu, lepas tu kita sembelih korban dulu, kita sate semua apa semuanya, dasar orang belum lagi apa-apa. Dan kita menyalahi orang ramai di tempat kita. Ini antara perkara yang wajib kita taati pada pemerintah. Dan begitu juga dalam hal-hal yang besar yang lain, antara yang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, walaupun daripada sudut zahirnya ia nampak macam masalah siasah, masalah politik biasa, tapi kita dapati para ulama ahlu sunnah wal jamaah memasukkan bab taat pada pemerintah ni dalam kitab-kitab akidah yang dinamakan kitab sunnah. Contohnya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita dapati mereka masukkan wa naral jihada ala al-a'immah barin aw fajirin. Kami, kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, berpendapat ataupun beriktikad bahawa kita wajib mengikut imam-imam, sama ada yang baik ataupun yang fajir, yang jahat. Kita ikut dia berjihad. Jihad dengan siapa? Dengan orang baik ke dengan orang jahat? Kalau jihad yang syar'i, kita mesti jihad orang apa? Orang jahat lah. Orang kafir lah yang jahat. Jadi jihad kepada orang kafir. Sebab tu jihad tu baik, bukan jihad tu jahat. Jadi pemerintah tu akan ajak pergi jihad. Dia kata, pergi sana, dia hantar kat sana dan sebagainya. Ketika itu wajib umat Islam taat pada dia, walaupun dia jahat, walaupun dia minum arak atau apa semua, kita wajib taat pada dia. Sebab apa? Ini adalah hak pemerintah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabatnya, dan ini umum untuk umatnya, agar kita mendengar dan apa? Dan taat. Bukan dengar tapi kita ingkar, buat pekak telinga je. Nabi SAW telah memberikan wasiat yang sangat menyayat hati, sehingga berguncangnya hati-hati sahabat, sehingga mengalirnya air mata mereka. Tapi tak adalah sampai terhoyong-hayang kepala, sampai joget-joget disko dan sebagainya. Tak ada. Sahabat kalau takut pada Allah SWT, tengah zikir, ingat pada Allah SWT, itu yang berlaku. Hatinya wajilat qulubuhum. Air mata mereka mengalir. Tak ada pula suara-suara, tak ada pula terpekik-pekik. Baik, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, soalan ini wasiat yang terakhir, nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kami. Jadi sahabat-sahabat minta Nabi SAW wasiatkan. Sebab itulah yang kita minta ataupun yang kita perlukan daripada orang yang nak meninggalkan kita lama ataupun mungkin selama-lamanya. Kita minta wasiat. Dan Rasulullah SAW ni, adakah dia nak wasiatkan duit aku, unta aku, kambing aku ni, ni wakaf kat sana ke, kebun kurma aku nanti ini ke, itu ke? Tidak. Nabi SAW ni tak ada apa? Tak ada khairan, tak ada mal, tak ada harta. Sebab harta-harta Nabi SAW semuanya sedekah. Anak isteri tak pakai. Semuanya akan apa ni? Jadi sedekah kepada fukara, orang-orang fakir miskin. Jadi Nabi-Nabi ni tidak mewarisi. Beza dengan manusia biasa. Boleh? Nabi-Nabi ni tidak mewarisi dinaran wala dirhamah. Innama yuwarithunal ilma. Tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih berharga, paling berharga, iaitu ilmu. Dan ilmu ni untuk siapa? Untuk anak isteri dia jaga, untuk ahlul bait dia jaga, ataupun untuk semua orang Islam. Untuk semua orang Islam.
Ilmu ni untuk siapa-siapa juga. Siapa yang rajin cari, dia dapat. Sebab tu, faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang telah mendapat pusaka Nabi SAW ni, ilmu ni, maka dia telah mendapatkan bahagian yang sangat besar. Lebih besar daripada kalau dia dapat harta pusakanya Rasulullah SAW. Sebab itu tak masuk akal kita dengar kisah-kisah orang yang konon nak lagakan antara para sahabat. Baik, bila wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah anak beliau radhiyallahu anha telah menuntut harta pusaka bapanya, iaitu tanah Fadak. Baik, tanah Fadak ni sebenarnya adalah harta faid. Harta faid ni adalah harta yang kita dapat tanpa kita berperang. Di sana ada harta yang kita dapat dengan kita berperang. Itu lain. Baik, harta yang kita dapat dengan berperang dibagi 5. Baik, dibagi 5. Jadi ada satu bahagian untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau harta dapat bukan dari berperang, dia lain cerita. Itu ada dalam apa ni? Ada dalam Quran, dalam suratul Hasyr. Baik, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wali rasuli walidil qurba, dan seterusnya dibagi-bagikan je. Jadi Nabi SAW bagi kepada fuqara, tak bagikan kepada kepada dirinya sendiri. Kemudian bila Abu Bakar radhiyallahu an mengambil alih jadi khalifah Rasulullah SAW, dia kekalkan apa yang Nabi SAW buat. Dia pun tak berikan kepada ahli keluarganya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab tuntutan Fatimah radhiyallahu anha dengan jawapan yang masyhur. Jawapannya bukan daripada koceknya sendiri, tapi daripada apa? Daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis yang kita baca tadi, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Semua nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad SAW, semua nabi tak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Baik, jadi ini hadis Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kita nak marah Abu Bakar As-Siddiq? Dia berikan apa? Hujah hadis. Dia berikan hujah hadis. Baik. Jadi kita kalau lihat pula bahawa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW lebih besar, lebih berharga daripada harta-harta itu semua, iaitu apa? Ilmu. Dia tak sepatutnya kita tuduh seorang anak Nabi, seorang anak Nabi begitu sangat nakkan harta pusakanya Rasulullah SAW. Dia tak dapat nilai kan. Pertama kita dapati bahawa Fatimah radhiyallahu anha bukannya orang miskin, dia orang kaya sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah, dia banyak harta dia. Nah, tak perlukan harta tersebut. Jadi kalau kita asyik kita katakan asyik kupas kita korek isu-isu ni, kita sebenarnya memburuk-burukkan anak Rasulullah SAW. Tamak sangat kepada harta benda. Kemudian mereka yang menganggap bahawa Abu Bakar As-Siddiq menzalimi Ahlul Bait dan sebagainya, kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq dapat manfaat tak daripada harta tersebut? Dia tak dapat apa-apa. Dia kekalkan kepada hasil tu kepada orang-orang fakir miskin. Dia tak dapat apa-apa. Dan Abu Bakar As-Siddiq ni sebenarnya, dia bila jadi khalifah, dia start jadi khalifah first day je, tengok mana Abu Bakar As-Siddiq? Kat pasar tengah apa? Tengah niaga. Kita pun bila dah jadi CEO tak nak pergi retail dekat pasar, dekat kedai. Abu Bakar As-Siddiq dah jadi presiden dah jadi raja. Jadi bila dia pergi, orang semua tengok, alamak, khalifah kita pergi pergi jual beli macam dulu juga. Mana boleh khalifah kita macam ni? Kita banyak nak tanya dia, banyak urusan dia kena uruskan. Baik. Dan zaman dulu qadi atau hakim ni bukan kerja dia nikah kahwin cerai je. Baik, banyak lagi kerja dia. Okey. Kata Abu Bakar Siddiq, korang tak kasih aku pergi pasar Madinah untuk aku jual beli. Habis macam mana aku nak kasih anak isteri aku makan? Dia kata Abu Bakar Siddiq ketika itu bukannya banyak duit, dia punya harta semua dah serahkan fi sabilillah. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kami akan jauhkan neraka itu daripada al-atqa, yang paling bertakwa, yang telah memberikan harta bendanya yatazakka, untuk mensucikan hatinya. Nah, itu kata ulama adalah menuju kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian para sahabat kata, okeylah, kita akan upah engkau wahai khalifah. Setiap hari kita akan upahkan sekian-sekian untuk keperluan anak isteri kau. Okey, kalau kau mau bagi macam itu, aku tak payah kerja. Jadi dia buat apa ni? Hutan itu cukup keperluan dia, bukan untuk apa ni? Untuk jadi kaya pun. Padahal apa ni? Harta
nak ikutkan di dalam negara ataupun negara ketika itu dah mula banyak. Jadi di sini sebenarnya tak ada apa-apa isu. Kita kalau lihat tak ada apa-apa isu pun. Kemudian kalaulah betul Fatimah radhiyallahu anha telah dizalimi oleh Abu Bakar As-Siddiq, jadi sepatutnya income daripada harta Fadak tu, tanah Fadak itu harus kembalikan kepada Fatimah. Kita dapati bila naiknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sekarang dia jadi khalifah, dia kontrol semua harta benda umat Islam termasuk harta Fadak. Ada tak dikembalikan hasilnya kepada Fatimah? Tapi ada orang kata, dia kata apa? Fatimah dah tak ada, nak pulangkan buat apa? Diorang tu lupa bahawa kalau orang tu meninggal dunia dan ialah harta dia, ada apa lagi bilin? Faraid. Jadi kau sekarang kata bahawa Ali bin Abi Talib tidak laksanakan hukum Allah, tidak melaksanakan hukum faraid. Dan korang kata mesti ada imam untuk laksanakan hukum Allah. Korang punya imam tak laksanakan hukum Allah sebab Ali bin Abi Talib tak pernah pun bisik-bisik pasal apa? Harta Fadak. Yang bukan susah dia nak buat. Sekarang dia dah jadi apa? Khalifah. Pulangkan balik kepada Fatimah. Oh, Fatimah tak ada. Balik kepada Faraid Hasan Hussein. Ada lagi anak-anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Tapi tak bagi. Dan lama Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Jadi menunjukkan bahawa itu bukan isu. Sebab kalau mereka tetap jadikan isu sampai sekarang selepas 1200 ke 1300 tahun, maka mereka menuduh bahawa Ali bin Abi Talib dan sebagainya, imam-imam mereka itu semuanya khianat juga. Sebab lepas tu Al-Hasan pula jadi apa? Jadi khalifah, dia kontrol juga. Banyak orang sokong Al-Hasan. Pun dia tak pernah pulangkan balik harta ibu aku. Tak ada pula. Tak pernah. Lepas sampai bila-bila pun tak ada orang kecoh pasal harta Fadak tu. Kat mana Fadak tu? Allahu'alam. Jadi kita kalau lihat berkaitan dengan masalah kepimpinan nasihat ini, bila kita berselisih, kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masalah agama, kalau masalah duniawi, maka di situ adalah ruang untuk kita bermesyuarat. Baik, yang memutuskan selepas mesyuarat itu adalah keputusan tu di tangan pemimpin. Baik, kemudian nasihat kepada orang-orang yang beriman telah kita terangkan, dan ini menunjukkan bahawa nasihat itu tidak mengecualikan seorang pun. Kalau kepada ammatil muslimin, sebenarnya a'immah tu masuk daripada a'immah muslimin, pemimpin orang Islam. Tapi dikhususkan kerana kepentingannya pemimpin-pemimpin, seperti yang diterangkan tadi. Kemudian lepas tu dia sebutkan yang umum, iaitu orang awam semuanya. Semua dinasihatkan, dan semua nasihat itu adalah agama. Jadi siapa yang tak menasihati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia belum lagi kuat Islamnya, agamanya. Dan hadis ini sebenarnya dimasukkan oleh para ulama hadis dalam Kitabul Iman. Antaranya Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala masukkan dalam Kitabul Iman pada awal-awal kitabnya, untuk menerangkan bahawa iman itu bukan setakat apa yang kita i'tiqadkan, yang kita yakini dalam hati semata. Tapi iman itu juga adalah apa yang kita amalkan dengan amal perbuatan, ataupun apa yang kita ucapkan dengan lidah. Sebab nasihat itu dengan apa? Dengan lidah. Jadi bukan setakat iman itu adalah apa yang ada dalam hati. Jadi ini semua termasuk dalam iman sebagaimana yang masyhur daripada Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bab ataupun hadis yang berikutnya, hadis 172, berkata pengarang kitab Imam Nawawi rahimahullah taala, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim, muttafaqun alaih. Dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengerjakan solat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih berkaitan dengan bab nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali
radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung yang mulia, yang mempunyai hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Ansari. Beliau telah meriwayatkan perbuatannya sendiri. Tapi ia juga adalah sebuah hadis. Kenapa dia sebuah hadis? Tak ada pula Rasulullah SAW cakap itu, cakap ini. Tak ada pula Nabi SAW buat itu, buat ini. Yang ada, apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Sebab Jarir ni yang kata, baya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tapi ia dikategorikan sebagai hadis. Kenapa? Sebab yang dibaiat tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum ke tidak dalam Islam? Jadi hukum. Sebab kalau dia baiat pada Rasulullah SAW menunjukkan bahawa ada pensyariatan membaiat. Ada pensyariatan membaiat. Sebab Rasulullah SAW kalau terima baiat tu menunjukkan bahawa Rasulullah redha ke tak redha? Rasulullah redha dibaiat oleh sahabatnya. Tak mungkin kita katakan bahawa ada imam, orang ambil tangan dia baiat, aku akan loyal pada engkau, taat pada engkau, aku akan perjuangkan engkau dengan seluruh harta bendaku dan juga dengan jiwa ragaku. Lepas tu dia dah terima baiat tersebut, lepas tu kita katakan tak adalah ni dua orang yang pandai-pandai baiat. Tidak. Kalau ada dalil bahawa ada orang baiat kepada seseorang, menunjukkan bahawa orang itu redha kepada baiatnya. Sebab baiat tu asal dalam bahasa Arab, dalam istilah maknanya apa? Seorang itu pergi jumpa dia, salam tangan dia. Setiap rakyat itu pergi kepada imam, kepada khalifah tu dan salam tangan. Sebab baiat daripada kalimat ba'a tu maknanya lengan ni. Sebab kita akan hulurkan tangan kita. Sebab tu namakan bai', jual beli ni. Sebab orang jual beli kenapa ni? Dia akan hulurkan tangan dan adanya pertukaran barang dan harganya. Jadi bai'at, salam, tu asalnya. Adapun tentang bai'at ini memang disyariatkan dalam Islam, dan bai'at yang asalnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya bai'at daripada golongan Ansar, lepas tu ada bai'atnya daripada orang-orang Muhajirin, kemudian kepada individu. Bai'at umum ada bai'at khusus pun ada. Dan wanita-wanita pun tidak terkecuali daripada membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita pun bai'at, tapi jangan sangka wanita pergi dan salam tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi cium tangan. Sebab dalam Al-Quran ada mengisahkan tentang bai'atnya orang-orang wanita. Dalam surah Al-Mumtahanah, yakni wanita-wanita yang diuji. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum mu'minatun muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar, dan seterusnya. Mula-mula Allah turunkan ayat kepada orang beriman dulu. Wahai orang beriman, apabila datang orang-orang muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah, mu'minatun muhajiratin, dalam keadaan hijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Ujilah wanita-wanita ni. Uji apa dia? Sebab diorang datang ni daripada negeri kafir ke negeri Islam. Kita nak uji diorang ni sebenarnya betul-betul beriman ke apa ni, nak buat apa kat sini, kat Madinah ni. Jadi uji. Baik. Tapi dimaksudkan sini uji apa? Imannya. Fa in alimtumuhunna mu'minat. Sebab tu kata Allah SWT lepas tu, jika kamu tahu, yakni yakin bahawa mereka ni beriman, mu'minat, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jadi purpose menguji wanita-wanita yang hijrah ni adalah, kalau dia beriman, jangan kembalikan dia kepada orang-orang kafir. Sebab mereka ni biasanya isteri orang. Jadi mana boleh kita pisahkan dengan suami-suami mereka. Jadi kalau dah beriman, tak apa, dia boleh duduk kat negeri orang beriman ni. Kita jangan kembalikan dia kepada suami-suami yang kafir. Sebab apa? Apabila seorang isteri tu masuk Islam, sedangkan suaminya belum masuk Islam dan telah sampai tempoh iddahnya, suami masih belum nak masuk Islam lagi, maka ketika itu apakah status pernikahan mereka berdua? Fasakh, batil. Terus putus. Jadi tak payah nak tunggu cerai, tak payah nak pergi mahkamah, tak payah nak tunggu proses berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang. Lepas tu nak nak mediate sana, mediate sini.
Semua tak payah. Dalam Islam, kalau isteri masuk Islam, suami belum lagi nak masuk Islam, baik, sampai kepada iddah aja, sampai iddah 3 kali haid ataupun melahirkan anak, maka ketika itu nikah mereka terbatal secara automatik. Dah bukan lagi suami isteri. Itu hukumnya fasakh. Baik, dan dalam ayat itu telah menerangkan. Lepas itu, kamu boleh nak nikah dia. Kalau nikah kepada wanita-wanita muhajirat ini, maka berikanlah mahar mereka. Naam. Baik, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kamu berpegang kepada pernikahan orang-orang wanita-wanita yang kafir. Jadi memang diharamkan orang-orang Islam bernikah dengan orang kafir dan terus adakan status pernikahan dengan wanita-wanita yang kafir. Baik, tapi kalau suami Islam, isteri belum Islam ni ada dua. Satu, dia beragama musyrikah. Satu lagi dia beragama Yahudi ataupun Nasrani. Kalau dia Yahudi Nasrani tak apa. Sebab pemimpin dalam keluarga adalah lelaki. Jadi suami kalau Islam tak apa, dia boleh handle lagi apa ni? Isterinya. Sepatutnya lah macam tu. Itu hukum dalam Islam. Tapi kalau dia musyrikah, suami masuk Islam, ketika itu terbatal juga pernikahannya. Terbatal pernikahannya. Sebab tidak dibenarkan wanita seorang lelaki yang Muslim bernikah dengan wanita yang musyrikah. Lagi baik bernikah dengan hamba abdi yang beriman daripada bernikah dengan wanita merdeka yang musyrikah. Musyrikah maknanya yang bukan Yahudi, bukan Nasrani. Baik, kemudian ayat selepas itu Allah SWT menunjukkan khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna allaha innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, jika datang kepada engkau wanita-wanita yang hijrah ni, yang berbaiat kepada engkau, yubayyi'naka ala alla yusyrik, baiat kepada engkau, baiat wanita ni dia ada special sikit. Baiat jangan syirik pada Allah SWT. La yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna, dan mereka tak mencuri. Jadi ada khusus wanita tak mencuri. Sebab kebiasaan wanita zaman dahulu, orang suka curi. Orang pergi curi pun macam-macam style juga curi dia. Pinjam barang orang tu buat bodoh lama-lama tak pernah pinjam, tak pernah ni barang aku. Baik, itu pun ada khilaf di kalangan ulama, itu masuk dalam pencurian yang kena potong tangan ataupun tidak. Yang penting wala yasriqna wala yaznina, dan berbaiat kepada Rasulullah, mereka janji tak mau berzina atau memang penyakit. Wala yaqtulna auladahun, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Itu juga kebiasaan jahiliyah. Wala ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin, mereka tak akan datangkan dengan satu kedustaan yang mereka dustakan di antara kaki dan tangan dan kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka berbaiat tidak mau memaksiat apa yang kau perintahkan selagi ia dalam keadaan ma'ruf. Maka kata Allah SWT, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka wahai Nabi. Wastaghfir lahunallah, dan minta ampunlah untuk mereka. Wa innallaha ghafurur rahim. Jadi ada baiat yang khusus daripada wanita juga. Cuma baiat wanita berbeza dengan baiat lelaki. Kalau tadi baiat lelaki macam mana? Datang dan salam tangan Rasulullah SAW. Adapun baiat wanita kepada Nabi SAW cukup dengan verbal saja. Baik, tidak adanya persalaman tangan. Tangan pegang tangan, tak ada. Sebab Nabi SAW tak mau bersalaman dengan wanita. Nabi kata dalam hadis-hadis yang sahih, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman tangan dengan wanita. Itu dalam konteks apa? Baiat. Ada keperluannya, ada adat kebiasaannya. Ada keperluan ke tidak nak salam ni? Nak tunjukkan loyalty kita, pledge kita.
Itu Nabi SAW tak mau. Apa lagi dalam keadaan biasa-biasa, salam tangan, hai apa khabar, baik, selamat raya dan sebagainya. Ataupun nak kasih hadiah, baik, walaupun dah graduate, dia tak salam, dia tak kasih hadiah, awak dah graduate juga, buat apa kau takut? Tak kira ya, orang Islam ke orang bukan kafir, dia faham kita tak faham ke? Tak faham, siapa suruh tak nak faham, tak nak belajar tentang adat kebiasaan kita? Kau sepatutnya pemimpin pemimpin negara, termasuk pemimpin ada di antara rakyat kau adalah orang Islam. Kau tak belajar bahawa mereka tak boleh salam tangan, kau ni salah lah pergi hulur tangan. Dan orang-orang yang foreigner yang datang sini, bila nak kerja apa sebenarnya nak hulur tangan, tak tahu ke orang Islam tak boleh bersalaman. Kalau mereka tak tahu, mereka yang salah. Kenapa tak belajar? Ataupun mungkin yang salah ada orang yang tukang yang sepatutnya menasihati pemimpin-pemimpin ini. Mereka tak nasihatkan pemimpin ini bahawa orang Islam tak boleh bersalaman. Tapi yang sedihnya berlaku sebaliknya. Mereka pula kata sebenarnya ada khilaf masalah ni. Boleh salam tangan kalau tak ada syahwat. Lupa kan mereka Nabi SAW kata apa? Sebelum cakap pasal Nabi kata apa, kita semua tahu bahawa Allah SWT larang kita daripada mendekati zina. Dan bahawa zina tu macam-macam, dengan zina mata apa semuanya. Baik. Dan disuruh tundukkan pandangan dalam Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan piaralah kemaluan mereka. Zalika azka lahum. Kemudian wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Kata kepada orang mukminat, wanita-wanita juga, tundukkan pandangan mereka. Tunduk pandangan daripada apa? Daripada matahari ataupun daripada melihat lelaki ajnabi, sama juga. Wa yahfazna furujahunna, dan memelihara hendaklah mereka pelihara kemaluan mereka. Dan diterangkan secara detail bahawa hendaklah labuhkan pakaiannya apa semuanya sampai kepada dada-dadanya. Jangan tunjukkan zinatahunna, perhiasan mereka, melainkan kepada bu'ulatan suami mereka dan seterusnya. Ayat tu. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah wahai wanita-wanita yang beriman hentak-hentakkan kaki mereka. Liya'lama ma yukhfina min zinatihinna, supaya nak tunjukkan apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Ini perhiasan kaki lah. Sebab bila dia dah tak kaki jalan boleh tahan juga tu, apa akan berlaku? Akan dengarlah dia punya geloceng-loceng ke, dia punya perhiasan. Padahal dah tertutup. Maknanya asalnya orang tutup tu. Nak kasih bunyi tak boleh. Tak tahu lelaki kalau dengar bunyi tu apa jadi, tak tahu, Allah alam. Baru dengar bunyi loceng tu, belum nampak lagi. Allah tak kasih. Wa watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, semua kamu, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Jadi kita dapati dah ditutup dah semua pintu-pintu yang boleh boleh adanya hubungan yang haram ini. Lalu kalau kita lihat bersalaman tangan tu lebih teruk lagi, tu lagi dekat lagi kepada zina. Adapun hujah mereka konon dalam Sahih Al-Bukhari bahawa bila Nabi SAW jalan-jalan, nanti ada jariyah yang akan memimpin pegang tangan Rasulullah SAW. Dia akan tarik tangan Rasulullah SAW tu, dia bawa Nabi SAW ke mana yang dia suka. Nabi ikutkan aja. Jadi jalan pimpin tangan lah. Dalam hati kita, betul ke doktor ni? Rasulullah macam gitu ke? Baik. Dengan anak dara orang, jalan pimpin tangan kat lorong-lorong Madinah. Ya betul lah Pak. Macamlah orang tak baca Sahih Al-Bukhari. Ulama baca Sahih Al-Bukhari, tak ada orang pun kata apa? Ijma', tak ada orang kata boleh salam tangan dengan wanita, dengan syahwat atau tak ada syahwat. Mereka memfaham jariyah kat sini maknanya apa? Wanita-wanita yang belum balik, budak-budak kecil lagi. Dan sebab jariyah ni adalah lafaz yang menunjukkan kepada banyak makna. Memang antaranya adalah hamba wanita, ada menunjukkan kepada yang belum balik, ada yang lebih kecil, bayi pun disebutkan jariyah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, dalam hadis Abu Samah, hadis Ali dan lain-lain lagi, yurashu min baulil ghulam wa yusalu min baulil jariyah. Direnjisnya disebabkan kencingnya bayi lelaki, al-ghulam, dan dia apa? Dicuci daripada
kencingnya jariah ni anak dara ni kencing ke kita nak pergi cuci? Ke bayi ni? Bayi. Jadi awak ni tahu-tahu je faham jariah ni adalah anak dara orang. Umur 30 tahun, 40 tahun, 18 tahun dan sebagainya. Betul. Awak ambil ni, awak tinggalkan ada hadis yang melarang daripada apa ni? Daripada berkhalwat, daripada bersamaan dengan wanita. Apalagi yang tadi Nabi SAW kata, inilah usafihun nisa. Aku tak akan apa? Tak akan bersalaman dengan wanita. Baik. Baik. Kita kat mana sekarang? Jadi kita baca sekali lagi hadis tadi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis solah. Baiatnya beliau ini adalah baiat yang khas, iaitu aku janji untuk mendirikan solat. Adakah maknanya melakukan solat? Tak, mendirikan solat. Ni bukan setakat melakukannya. Iqamatis solah itu adalah menegakkannya. Menegakkannya. Dengan syarat-syaratnya, dengan kesempurnaannya. Baik. Apa juga diperlukan sebelum solat tu. Dan kemudian dalam solat tersebut, tempat solat tu. Jadi kalau iqamatis solah tu untuk orang lelaki adalah dilaksanakan berjamaah di dalam masjid. Mana-mana juga ada azan yang panggil, itulah tempat kita solat. Solat berjamaah. Ala iqamis solat. Wa ita'iz zakah. Dan mengeluarkan zakat. Wa nushi li kulli muslim. Adapun solat, zakat ini memang rukun Islam. Sama ada sahabat baiat ke tak baiat, tetap wajib. Sebab dia Islam. Jadi bila adanya baiat yang khas menunjukkan bahawa ini adalah pengkhususan. Kadang-kadang ada amalan-amalan yang mana Nabi SAW khususkan supaya apa ni dibuat janji untuk laksanakan hal-hal ini kerana kepentingannya. Tapi ada satu lagi, wan nush likulli muslim. Jadi ini masuk juga nasihat untuk setiap orang Islam. Jadi seolah-olah nasihat kepada setiap orang Islam ni status dengan apa ni? Sama statusnya dengan apa? Dengan solat dan keluarkan zakat. Itu rukun Islam. Jadi soalan ni dah macam rukun Islam. Dan untuk sahabat ini, nasihat kepada setiap orang Islam ni, hukumnya wajib macam solat dan zakat sebab dia telah baiat. Bila orang telah baiat, maknanya dia telah ikat janji. Dan siapa yang batalkan janjinya, dia telah berdosa besar. Sebab ni janji dengan Rasulullah SAW boleh kafir sebenarnya. Jadi syahid ataupun yang diambil daripada hadis ini yang diinginkan oleh pengarang kitab kita adalah bahagian yang terakhir, wan nushi likulli muslim. Nasihat untuk setiap orang Islam. Setiap orang Islam tanpa kecuali. Yang baik ke yang tak baik ke, sama ada menguntungkan ke, merugikan, menyusahkan ke atau menyenangkan, hendaklah dinasihatkan. Baik. Sebab tu kita lihat dalam syarah itu ada pembahasan sikit. Terangkan kat situ tentang erti menegakkan solat adalah mengerjakannya secara lurus sesuai dengan yang diinginkan, menjaga pelaksanaannya, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajipan-kewajipannya dan syarat-syaratnya, serta menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah bagi laki-laki mengerjakan solat berjamaah di masjid. Ini termasuk bahagian dari menegakkan solat. Siapa yang meninggalkan solat jamaah tanpa uzur, maka dia berdosa. Bahkan berkata sebagian ulama, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, jika seorang meninggalkan solat jamaah tanpa uzur, maka solatnya batal. Dan dia bukan kata gitu je, dia ada hadisnya. Dia sandar kepada hadis, la solata li jaril masjid illa fi masjid. Tak ada solat bagi orang yang dekat dengan masjid, tinggal dekat dengan masjid, melainkan dia solat dalam masjid. Kalau dia tak solat dalam masjid, dia solat di rumah, walaupun solat apa semuanya, maka solatnya tak ada. Jadi Ibn Taymiyah faham bahawa maknanya tak sah. Ini salah satu daripada pendapat ini adalah pendapat Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Adapun jumhur ulama mengatakan solatnya tetap sah. Baik. Tetapi, barang siapa telah meninggalkan solat jamaah tanpa uzur, maka solatnya sah tapi dia berdosa. Ini mazhab jumhur. Inilah pendapat yang kuat dan terkenal menurut mazhab Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh jumhurul ulama,
yang berpendapat tentang wajibnya solat jamaah. Ini yang benar. Tapi dia berdosa lah kalau dia sengaja tinggalkan. Kemudian di antara bentuk iqamatus solat adalah khusyuk di dalamnya, khusyuk dalam hadirkan hati dan merenungkan apa yang diucapkan, dikerjakan orang yang solat. Ini masalah penting kerana solat tanpa khusyuk seperti jasad tanpa roh. Jika kamu solat dan hatimu mengembara ke lembah-lembah, maka kamu hanya solat dengan gerakan badan saja. Tapi jika hatimu hadir dan kamu merasakan seakan-akan kamu berada di hadapan Allah, bermunajat kepadanya, berbicara langsung dengannya dan mendekat kepadanya dengan zikir dan doa, maka inilah isi dan roh solat. Ya, kemudian Nabi SAW menerangkan dalam hadis itu, sahabat ini membaiat untuk menunaikan zakat, artinya memberikannya kepada orang yang berhak. Wa ita'iz zakah, memberi zakat. Kalau kita lihat dari sudut bahasa tak komplit, beri zakat beri pada siapa? Dah keluarkan duit tu berikan pada siapa? Jadi sebenarnya ada takdirnya, maksudnya adalah beri zakat kepada orang yang dikendaki. Tak payah nak cakap kepada fakir miskin, sebab di sana ada lagi orang yang memerlukan. Jadi beli kepada orang yang berhak. Dan zakat ini memadukan antara hak Allah dan hak manusia. Disebutkan hak Allah kerana yang wajibkan adalah Allah. Sedangkan hak manusia ada di situ sebab ia memerlukan ataupun ada orang yang memerlukan kepada zakat tersebut. Jadi dua-dua ada haknya. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sesama muslim di bahagian yang terakhir, pernyataan inilah yang selaras dengan judul bab ini, iaitu menasihati kepada setiap umat Islam, baik yang dekat maupun jauh, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Dan bagaimana cara memberikan nasihat kepada setiap muslim? Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis Anas, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang kedua sepatutnya. Kita belum baca lagi, insya-Allah kita sambung lepas solat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita kembali kepada pembahasan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Telah diterangkan tentang baiat, pensyariatan baiat dan apakah implikasi sesuatu baiat itu, di mana ia adalah perikatan perjanjian antara seseorang dengan seseorang pemimpin. Dan bagaimana jika baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, maka perjanjian itu lebih-lebih lagi harus dipelihara. Barang siapa yang membatalkan baiatnya, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Dan satu lagi perkara adalah tentang hukum baiat. Kita dapati bahawa dalam syariat Islam tidak ada baiat kecuali kepada pemimpin saja. Kepada pemimpin yang layak, yang ditaati, pemimpin umat Islam secara keseluruhannya. Jadi itu adalah hukum baiat. Baiat kepada al-amir, baiat kepada al-hakim, yakni hakim negeri, negara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak syak lagi adalah pemimpin negara, pemimpin umat Islam. Jadi diwajibkan atas semua umat Islam membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati bahawa demikianlah yang berlaku. Dan apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam melantik seorang daripada kalangan mereka untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa akhirnya para sahabat telah bersepakat, orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, semua mereka telah bersepakat untuk melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Baik, maka beliau digelar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna khalifah adalah pengganti apabila seorang itu ghaib, tak ada ataupun telah meninggal dunia.
sama ada raib sementara waktu, awak gantikan dia, awak adalah khalifah. Ataupun dia memang dah tak ada lagi lah, jadi maka orang yang menggantikannya dinamakan al-khalifah. Jadi khalafah maknanya menggantikan. Baik. Sebab itu tidak dibenarkan untuk kita kata bahawa kita ni adalah manusia ni ataupun orang Islam ni adalah khalifatullah, pengganti Allah. Sebab Allah SWT tidak pernah gaib. Baik, apa lagi tamat riwayatnya sehingga kita nak gantikan Allah SWT. Yang ada dalam Quran adalah kata-kata Allah SWT kepada para malaikat. Dalam suratul Baqarah Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ingatlah apabila kami berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan dalam atas muka bumi ini seorang khalifah. Seorang khalifah. Jadi dia bukan khalifah kepada Allah SWT sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Dia adalah khalifah atas muka bumi. Ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah dekat sini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan untuk membawa atau melaksanakan hukum-hukum Allah SWT yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi Nabi Adam AS sebagai manusia yang dibebankan sebagaimana mukallaf-mukallaf yang lain, maka Nabi Adam AS melaksanakan hukum agam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya dinamakan khalifah. Baik, jadi ada kesilapan kalau orang kata bahawa adalah khalifatullah atau yang khalifah lah dan sebagainya. Dari sudut makna ini. Ya, khalifah dalam istilah yang kita dapati dalam sejarah, khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW. Sebab sahabat tahu Rasulullah SAW dah tak ada. Dah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Telah wafat, telah meninggal dunia. Baik, jadi siapa yang berkata bahawa Rasulullah SAW belum lagi mati, belum lagi meninggal dunia? Baik, kalau kita baca sesuatu, baik dalam majlis tertentu, kita sebut nama Nabi SAW, kita welcome Rasulullah SAW, marhaban, kita pun diri dalam iktikad bahawa Nabi SAW akan hadir kat majlis ini adalah satu akidah yang bersalahan dengan akidah para sahabat yang telah menanam Nabi mereka dan telah mensolatkan jenazah Nabi SAW. Boleh tak orang belum mati kita solatkan jenazah? Apa hukumnya? Solatkan orang yang belum mati lagi. Tanam orang yang masih hidup lagi. Gitu teruk. Baik. Sebab kalaulah Rasulullah SAW nak datang pada satu majlis, dia datang kat majlis apa agak? Dekat majlis sahabat-sahabat, bukan kita. Di mana sahabat-sahabat perlukan kepada apa ni? Kepada Rasulullah SAW. Ni macam mana ni? Siapa nak ganti kau, wahai Rasulullah? Nabi pun keluar, kata lantiklah Ali bin Abi Talib. Cerita selesai. Dan apabila nak pergi perang, adakah kita nak perang orang murtad tu ke tak mau? Umar bin Khattab kata, mana boleh perang? Mereka kan sebut la ilaha illallah. Kan Rasulullah SAW kata apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka sebut la ilaha illallah. Selagi mereka dah sebut la ilaha illallah, maka haramlah darah mereka dan harta benda mereka. Itu hujah Umar bin Khattab. Orang-orang ini dah sebutkan la ilaha illallah, tapi mereka tak apa? Mereka tak bayar zakat. Ni satu jenis orang-orang yang menolak Islam apabila wafatnya, mereka mendengar khabar wafatnya Rasulullah SAW. Yang ni masih lagi Islam, masih lagi solat, cuma tak mau bayar zakat. Lain semua dia buat, zakat dia tak mau bayar. Kenapa tak mau bayar? Sebab dalam Quran kata, pakai Quran. Dulu semua hujah pakai Quran. Mereka kata Allah SWT perintahkan Nabi dia je yang apa? Yang collect zakat. Dalam surah At-Taubah kata Allah SWT, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah wahai Muhammad, khudh daripada harta benda mereka, yang sebahagian daripada harta benda mereka, sedekah yang mensucikan mereka, wa zakkihim biha wa salli alaihim, dan kemudian
solatlah atas mereka? Bukan, maknanya doalah untuk mereka. Solat maknanya doa dalam bahasa Arab. Jadi Nabi SAW ditugaskan bila lepas terima zakat, orang ramai dia doakan. Dan sebabnya lah doa Nabi SAW, inna solataka, sesungguhnya doamu wahai Muhammad adalah sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Jadi ini kelebihan. Mereka kata Nabi aja yang disuruh apa ni? Suruh collect zakat, Abu Bakar tak. Itu satu. Kedua apa? Yang disuruh doa ni siapa? Rasulullah SAW aja. Dan Nabi kata, Allah kata doa Nabi ni sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Doa Abu Bakar tak dapat garanti ada ketenangan. Jadi kita tak mau berikan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dengan takwil gini, kata ulama seperti Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis ini belum lagi sampai tahap kekufuran, masih takwil muta'awil lagi. Dan zaman tu masih baru lagi Islam, betul tak? Masih baru lagi Islam. Jadi mungkin ada faham macam gitu. Tapi kalau sekarang orang nak berhujah macam hujah tadi, kita tak ragu-ragu lagi dia telah kafir kerana telah membatalkan pensyariatan zakat. Bahawa tak wajib lagi bayar zakat. Baik. Dan di sana ada lagi kefahaman sebahagian kabilah yang sangka bahawa kolek zakat ni menunjukkan kekuasaan seseorang. Bila kita dah boleh sampai ambil zakat daripada orang, cukai orang lah kata orang tu, maknanya kita satu statement bahawa kita dah conquer mereka. Jadi orang Arab, kabilah-kabilah Arab memang pantang kena ada orang jadi atas dia. Jadi tengok Abu Bakar Siddiq tak mau. Dia tak mau bayar. Semata-mata kerana kerana ta'asub kabilah mereka saja. Dan di sana ada yang memang terus kafir. Mereka dakwa dia adalah Nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Dan di Yaman Al-Aswad Al-Ansi. Dan di sana ada lagi beberapa orang, Tulaiha, yang mendakwa sebagai Nabi palsu. Nabi perempuan palsu pun ada. Zaman tu Nabi perempuan palsu. Nabi perempuan palsu kahwin dengan Nabi lelaki palsu. Kahwin dengan Musailamah Al-Kadzab. Baguslah tu. Baik. Jadi pengikut dia ikut dia. Ahlu kabilah di Yamamah. Satu kawasan dekat dengan antara Madinah dengan Riyadh sana. Mereka ikut. Sedangkan mereka tahu, mereka yakin bahawa Musailamah ni adalah Al-Kadzab. Dia dapat title Kadzab, pembohong besar. Dia bawa ke ayat-ayat kononnya adalah Quran, macam Qurannya Muhammad. Tapi mereka kata Kadzabu Rabi'ah khairun min Nabiyyun aw Siddiqun Siddiqun Mudar. Sebab mereka ni kabilah Rabi'ah, Musailamah Al-Kadzab, Nabi SAW daripada kabilah Arab besar iaitu Mudar, lagi bagus pendusta daripada bangsa kita, daripada orang yang jujur daripada bangsa orang lain. Musuh kita. Iaitu yang berlaku. Dan ini paling kuat sekali. Yang ni dalam banyak orang memberontak, golongan murtadin yang murtad ini, pengikut Musailamah Al-Kadzab ni, sebab dia dah geng Nabi perempuan, dah kahwin dengan Nabi, dah 2 Nabi. Mereka punya kekuatan besar. Dan mereka bermati-matian lawannya sahabat. Jadi itulah mula-mula sahabat datang, kalah juga. Tak dapat juga menang. Sampai datangnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan tambahan reinforcementnya, barulah mereka dapat kalahkan orang-orang murtadin. Dan ramai yang mati. Dinamakan tempat tu adalah Taman Maut, Hadiqatul Maut. Antara yang meninggal dunia adalah para qurra, hafiz-hafiz Al-Quran. Dalam peperangan Yamamah. Baik, antaranya adalah Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu an dan beberapa lagi qurra yang lain mati syahid dalam peperangan tersebut. Baik. Jadi membayar zakat salah satu daripada, ada yang tak mengiktirafkan pensyariatan zakat, ada yang tak mau bayar zakat kerana takwil. Baik, dan di sana ada golongan yang terus murtad. Apa pun, kita dapati bahawa sahabat-sahabat semua sepakat untuk ikut serta khalifah mereka, Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang yang murtad. Jadi itulah waktunya bila Umar kata, kenapa perang mereka? Mereka kan baca la ilaha illallah.
Rasulullah SAW kalau belum meninggal dunia, masih boleh masuk lagi majlis marhaban zaman Nabi, zaman sahabat. Tentu Nabi akan kata apa? Oh, kita perang aja orang murtad. Atau dia kata Umar lah yang betul. Baik, Umar. Argumen Umar dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, ya betul, Rasulullah SAW kata macam tu. Siapa yang sebut la ilaha illallah, kan? Maka dia telah apa ni? Selamat daripada aku, diri mereka, jiwa mereka dan harta benda mereka. Tapi la ilaha illallah, kata Abu Bakar ni, ada hak dia. Ada haknya. Jadi antara hak la ilaha illallah apa? Dirikan solat dan mengeluarkan zakat. Ada haknya. Jadi siapa yang tak tunaikan hak la ilaha illallah, dia belum lagi selamat daripada pedang Islam. Jadi sebab tu Abu Bakar Siddiq kata, kalau korang semua tak mau pergi, aku akan pergi seorang diri saja. Inilah kelebihan Abu Bakar Siddiq. Dalam semua umat, semua sahabat hebat-hebat, tapi yang teguh di dalam agama Allah, teguh bukan sembarang teguh, teguh fi dinillah ketika itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kan dengan keteguhannya beliau, sahabat-sahabat lain mendapat apa ni? Mendapat keteguhan daripadanya. Sehingga Umar bin Khattab kata, akhirnya dibukakan hatiku untuk apa? Menerima pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan aku tahu bila Abu Bakar dah berazam macam ini, annahul haq, bahawa inilah yang benar. Kemudian sahabat-sahabat lain semua ikut, tak ada khilaf, semua ikut berperang. Dan Abu Bakar Siddiq telah bagikan beberapa pasukan berkuda. Setiap tu ada ketuanya, ada benderanya, dan dihantar untuk memerangi orang murtad dan lain-lain lagi. Jadi, itu jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya orang-orang Arab semua apa? Dapat bersatu. Bila dah bersatu, jadi kuat. Dah tak ada lagi masalah. Dan selepas itulah Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar dikumpulkan kitabullah, Al-Quran dalam satu mushaf. Quran dah ada dah, tapi berselerakkan dalam lembaran orang-orang sahabat-sahabat yang tulis sana dan sini. Sebab apa? Sebab ramainya qurra, hafiz-hafiz Al-Quran yang mati syahid dalam peperangan Yamamah yang disebutkan tadi. Jadi beliau bertanggungjawab untuk kumpulkan mushaf. Tapi dia apa? Dia serahkan kepada satu komiti. Dia delegate kepada satu komiti, dan komiti itu dia letakkan ketua dia. Dan kita tahu ketuanya adalah Zaid bin Thabit, ahli Al-Quran di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan antara orang yang ditugas yang kira ahli komiti adalah Ali bin Abi Thalib, sebab dia salah seorang penulis Al-Quran zaman Nabi SAW. Sebab tu ada satu bohongan yang besar orang yang katakan bahawa Al-Quran sekarang ini konon-kononnya apa ni, adalah yang tukarlah, ataupun ada yang tak komplit sebenarnya. Sedangkan yang tukang tulis sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai zaman Umar bin Khattab pun sama juga, zaman Uthman bin Affan pun Ali bin Abi Thalib ada kat situ. Kalau betul dalam Quran tu ada yang kurang, wa kononnya Allah SWT berfirman, innallaha astafa Adama wa innallaha astafa Adama wa innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana, ditambah apa? Wa ala Muhammadin alal alamin. Allah telah pilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran dan keluarga Muhammad atas makhluk-makhluk semuanya. Ditambah apa? Ala Muhammad. Dia kata ini tak ada kan dalam Quran kan? Macam dia tak ada. Ni kerja siapa? Kerja sahabat-sahabat. Dia kalau cakap macam itu sebenarnya dia tuduh siapa? Dia tuduh Ali bin Abi Thalib juga buat kerja tu. Sebab dia lah yang dalam komiti. Baik. Siapa yang kata demikian, dia telah keluar daripada Islam. Tak kira apa mesej berapa ratus orang sign untuk aman mesej pun, siapa kata macam itu, awak tanya 500 orang tu semuanya. Yang sign konon-kononnya Syiah tak boleh dikatakan sebagai kafir dan murtad. Kita katakan kalau ada Syiah yang kata bahawa Quran itu ada yang kurang, ada yang di-tempered with, ada yang dikacau-kacau tu, maka semua 500 tu akan kata dia kafir. Baik. Tak ada puak dalam agama Islam ini, puak macam mana punya sesat pun yang akan mengaku bahawa apa ni,
Quran ini bukan sempurna, tidak dipelihara. Tak ada yang cakap macam itu. Kalau ada, orang semua akan kata dia apa ni? Dia sesat. Seperti orang-orang kat masjid. Masjid apa? Masjid Onan tu. Nah, aircon juga macam ni. Tapi jangan pergi ya. Aircon ni. Tentunya aircon tu tarikannya. Kalau nak makan kari pap pun dekat juga. Nah. Tapi alhamdulillah orang yang bertanggungjawab untuk jaga agama masalah umat Islam. Alhamdulillah ketika itu mereka apa ni? Mereka declarekan bahawa ini fahaman yang sesat. Dan antara sebabnya apa? Dia kata bahawa dia ada Quran lain. Ghulam Qadiani tu ada Quran lain. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu dia jadi mula-mula dia jadi wasi juga, wali, imam. Lepas tu dia jadi apa ni? Nabi. Alah, dia jadi Tuhan. Sebab tu semua ulama kat dalam dunia kata apa ni? Qadiani sesat. Dan alhamdulillah bila ada hukum tu, mereka tak boleh dikebumikan dalam perkuburan orang Islam. Dia ada perkuburan dia sendiri. Leceh nak buat satu untuk dia. IC dia pun tak boleh letak apa? Agama Islam. Yang tu kalau dia nak register nak kahwin, dia tak boleh apa ni? Register dekat ROM. Dia kena pergi sivil. Alhamdulillah baguslah. Jadi jelas, tak ada masalah. Jadi dia tak boleh tembus mana-mana tempat orang Islam. Itu bagus. Tapi sebenarnya akidah dia orang tu yang mengatakan Quran itu tidak terpelihara, ada juga dalam satu lagi fahaman lain. Tentulah mereka sembunyikan kesesatan ini daripada orang ramai. Nah, jadi apa kata mereka? Tak adalah ni, kita tak pernah kata bahawa Quran ini Quran ini ada yang kurang. No, yang champion musabakah siapa? Orang-orang kita lah yang bagus suara tu, Iran. Dia kata itu semua bohong. Yang hafal Quran di kalangan mereka cuma sedikit. Ulama-ulama dia tak hafal Quran. Itu semua for show je. Yang musabakah tu semuanya. Dalam tempat-tempat mereka, masjid-masjid mereka, tempat majlis taklim mereka, mereka telah didoktrinkan bahawa Quran yang ada ni tak boleh dipercayai. Ya, sebab apa? Dalam kitab-kitab mereka banyak ulama cakap macam tu. Riwayat tu punya banyak. Sampaikan imam mereka majlisi berkata bahawa riwayat dia dah mutawatir dah. Banyak sangat, tak boleh kita nafikan. Macam mana, sebagaimana riwayat keimamannya, 12 imam itu mutawatir pada mereka lah. Sampai kita tak boleh tolak. Kalau kita tolak riwayat bahawa Quran itu ada yang dikurangi, ada yang diselewengkan, maka kita kena tolak akidah kita. Sampai macam itu sekali. Jadi kita katakan, kalau kamu kata ini semua adalah akidah orang-orang dulu ke apa semuanya, kita minta mereka kafirkan orang ni. Dan bakar kitab dia sekarang juga. Dan kita akan tunjukkan berapa ramai orang-orang dia dekat Iran dan lain-lain lagi, semua baca kitab macam ini dan sebarkan kepada orang ramai. Kafirkan mereka dulu. Dakwah kepada mereka semua masuk Islam balik. Baru boleh cerita untuk apa ni, dakwah orang-orang sunnah dekat sini, nak dialog dan sebagainya. Ya, perkara yang sangat serius. Baik, balik kepada menunaikan zakat. Di sini kita tahulah bahawa menunaikan zakat kepada orang yang berhak. Dan diterang kat situ dia adalah memadukan antara hak Allah dan hak manusia. Tapi ada orang tanya, Ustaz, syarat-syarat zakat apa? Syarat-syarat zakat, rukun zakat adalah bila dah cukup haul dan cukup nisab. Cukup haul dan cukup setahun. Dan cukup nisab. Jadi maknanya kalau dah sampai nisab, jumlah sekarang mungkin 3 ke 4 ribu. 4 ribu itu masih ada lagi lepas 12 bulan Qamari, 12 bulan Hijrah ni, bulan Islam, maka kita keluarkanlah 2,5% daripada ini untuk harta pendapatan. Baik. Jadi masalahnya tiap-tiap bulan saya dapat duit. Jadi kalau sekarang lepas 12 bulan saya zakatkan yang ni, nanti bulan yang kedua tu next month kena zakat. Jadi saya tiap-tiap bulan kena beri zakat ke? Diorang selalu tanya macam tu. Jadi jawabnya, nak buat macam itu pun boleh, tapi leceh. Dan di sana ada lagi satu cara yang disepakati ulama boleh kita buat adalah kita kira berapa yang kita ada sekarang bulan Zulkaidah ni. Zulkaidah lagi satu, kita kira berapa kita ada. Tak kira berapa yang masuk tiap-tiap bulan, lepas tu kita kita keluarkan.
zakatnya di bulan Zulkaidah akan datang. Yang lain semua kita tak nak kira. Baik, maknanya yang lain tu semuanya dah termasuk. Dan mungkin yang ada tu tak cukup haul lagi kan? Belum lagi 12 bulan. Tidak mengapa. Keluar cepat tak apa, jangan keluar lambat. Baik, jadi itu semua boleh dia mengikuti nisab harta kita. Jadi kita pilih mana kita punya harta tu. Lepas tu kita kira 12 bulan selepas tu dan kita keluarkannya. Baik. Dan itu adalah zakat pendapatan. Tak ada di sana kononnya zakat pendapatan tu kita keluarkan tiap-tiap bulan, lepas tu 1/10. Yang ni berapa? 10%. Konon mengkiaskan income yang kita dapat tiap-tiap bulan gaji itu seperti kita menuai buah-buahan yang kita tanam. Tiap-tiap bulan kita tuai. Ada yang faham yang itu. Jadi tiap bulan konon-konon kita macam tuai kurma ke, tuai apa yang kita tanam, kita kena keluarkan bukan 2.5% tapi 10%. Dan tiap-tiap bulan kita kena keluarkan, bukan tunggu satu tahun. Ini dah tentu fahaman yang menyeleweng. Walaupun ada doktor yang cakap macam tu. Walaupun tak tahu doktor lain pula ikut, tak kita katakan ini dah tentu menyeleweng. Mana ada macam ni? Ini termasuk zakat dinar dan dirham, zahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi mesti nak kena apa ni? Ikut apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Itu cukup nisab dan cukup haul. Tak boleh kita kiaskan dengan tanaman. Tak boleh kita kiaskan dengan tanaman ataupun ternakan. Ada pun hujah-hujah yang berbentuk falsafah dan perhiasan kata-kata. Kononnya kita perlukanlah harta untuk jihad, untuk keperluan manusia dan sebagainya. Kita katakan ni ibadat. Sebelum apa-apa pendapat datang, ini adalah ibadat. Dan asal ibadat semua kita lakukan mengikut dalil. Baik. Jadi sahabat ini membaiat Rasulullah SAW untuk solat dan zakat. Dan satu lagi sikit tentang baiat. Oleh kerana kita tahu baiat ni adalah kepada pemimpin negara, khalifah, sahabat-sahabat pun baiat, lepas Abu Bakar, Umar, Khattab dan sebagainya. Baik. Boleh tak kita baiat kepada tok guru contohnya? Nak taat pada dia. Ataupun imam mazhab. Kita baiat kepada imam mazhab, nak taat pada dia. Macam mana kita taat kepada Nabi SAW. Ataupun kepada guru tarikat contohnya. Nak baiat. Ataupun kepada guru militan, nak berperang pula. Sedangkan ada apa ni? Ada pemimpin negara. Jadi kita katakan baiat itu semua adalah baiat yang batil. Adalah bid'ah dalam agama, tidak syak lagi. Tak ada baiat macam tu. Baiat lepas tu konon nak nak baca zikir dia. Ni apa punya baiat? Mana ada baiat macam tu dalam zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabat dan salafus salihin. Mereka semua baiat pada apa? Pada pemimpin. Pemimpin yang besar. Dan sekarang ada orang baiat presiden parti. Baiat persatuan, presiden persatuan. Baik. Mesti taat pada dia. Dia suruh ceraikan isteri dia, ceraikan. Suruh kahwin. Ni apa hal ni? Tak ada baiat seperti itu. Dan kita dapati tak ada ajaran sesat, melainkan biasanya lah ada unsur baiat ni. Dan baiat ni adalah jalan untuk dapat kekuasaan atas pengikut-pengikut. Baik. Hadis yang kedua, hadis atau yang selepasnya itu, hadis 173, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menafikan khabar, memberikan khabar dalam bentuk penafian. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu. Jadi apa yang dinafikan di sini? Iman seorang daripada kamu. Sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita nak ambil hukum daripada hadis ini, penafian la yu'minu, seorang daripada kamu tidak beriman. Apa makna tidak beriman? Lawan daripada beriman apa? Kafir. Adakah maknanya kafirlah seorang daripada kamu sampailah dia cintakan untuk saudaranya apa yang dicintakan untuk dirinya? Itu kemungkinan, ya kan? Zahirnya mungkin. Tidak beriman maknanya nafikan keimanan. Dah tak ada iman, kafir. Itu possible. Nah, satu lagi kemungkinan lah yang dinafikan di sini adalah menafikan kesahihan iman ataupun kesempurnaan iman. Jadi maknanya tidak sempurna iman seorang daripada kamu hinggalah dia cintai untuk saudaranya apa yang dicintakan untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna. Ini lain. Ini menyalahi asal, menyalahi zahir hadis ini. Asalnya adalah tidak ada terus, tidak sah. Kenapa pula tidak sempurna? Jadi kalau kita nak katakan tidak sempurna ni boleh, tapi perlu kepada dalil. Baik. Dan apakah agak-agaknya dalil yang mentafsirkan tidak beriman ni kepada tidak sempurna iman? Boleh tak kita pandai-pandai cakap apa ni tidak sempurna? Semua main tidak sempurna je. Tak boleh juga. Asalnya adalah penafian secara total. Tidak ada orang perempuan di bilik ini, asalnya tak ada terus. Betul tak? Tak ada pen dalam beg ini, asalnya tak ada apa, pen pun tak ada. Langsung tak ada terus. Contoh lagi. Kalau Rasulullah SAW bersabda, La salata bi ghairi tahur. Tidak ada solat dengan tanpa taharah. Apa maknanya? Tak sempurna solat tu, tapi sah lah, tapi tak sempurna je. Ataupun tak sah. Tak sah kan? Itu asal dia, tak sah. Solat dia sebenarnya ada ke tak ada solat dia? Ada, rukuk, sujud semua ada. Tapi Nabi hukumkan dia sebagai tidak ada solat, so maknanya tidak sah solat tersebut. Itu asal. Nak ikutkan lagi satu hadis tu, la wudu'a liman lam yusammillah alaihi. Tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca nama Allah atasnya. Pun sepatutnya tak sah wuduknya siapa yang tak baca bismillah. Dia baca apa benda semuanya tak pakai. Kalau dia tak baca bismillah, mesti baca bismillah. Jadi asalnya sepatutnya semuanya adalah tak ada ataupun tidak sah, penafian mutlak. Tapi kenapa pula kadang-kadang kita jumpa bahawa ada penafian, tapi penafian ini difahami sebagai tidak sempurna. Tidak sempurna, bukan tidak sah. Jadi sebabnya ada dalil lain yang memalingkan kefahaman tadi. Contoh pemalingan hadis tidak ada wuduk, maknanya tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah tu, mereka katakan ia bukan penafian yang total, tapi penafian kesempurnaan. Sebab dalam Quran bila perintahkan orang beriman kalau nak solat hendaklah dia berwuduk, Allah tak perintahkan mereka untuk baca bismillah. Jadi mereka katakan Nabi SAW bila katakan tak ada wuduk tu maknanya tidak sempurna. Itu dalil bagi mereka. Boleh? Dan untuk hadis kita pula, apa dalil yang memalingkannya? Kenapa pula tidak sempurna iman seorang? Bukan kafir seseorang itu. Kalau dia tak cintakan untuk dirinya apa yang dicintakan untuk cintakan untuk saudaranya, apa yang dicintakan untuk dirinya sendiri. Kata ulama banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa ini cinta untuk saudara, bagaimana cinta untuk diri sendiri, tak masuk daripada perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Sebab mereka sepakat bahawa
dosa-dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahawa kalau seorang tu buat dosa-dosa besar, selagi bukan kufur dan syirik, maka kita tak boleh hukumkan dia kafir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang melakukan dosa besar tidak jatuh kafir. Tapi bukan maknanya dia okey je. Dia fasid, dia jahat. Tapi taklah kita hukumkan dia sebagai kafir sampai kita nak kena perang dia. Boleh ni? Dan di dalam hadis Nabi SAW terdapat riwayat-riwayat yang semakna dengan yang tadi. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah beriman seorang daripada kamu sehinggalah jirannya itu aman daripada penganiayaannya. Jadi ini berkaitan dengan apa ni? Aniaya jiran. Adakah orang yang aniaya jiran saja terus dia kafir? Jadi disepakati oleh ulama bahawa ini tidak. Jadi oleh kerana itu mereka memahami bahawa tidak beriman di sini artinya tidak sempurna seorang daripada kamu. Sampailah dia mencintai untuk saudaranya, li akhihi. Saudaranya kat sini adakah saudara seibu sebapa ataupun sebapa saja atau seibu saja? Ataupun saudara yang bukan seibu bapa pun boleh. Tapi saudara dalam Islam. Jawabnya saudara dalam Islam. Sebab Allah SWT jadikan orang-orang Islam semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya atau hanya senya orang-orang muslimun itu semua adalah bersaudara. Saudara dalam Islam. Maka islahlah di antara, damaikanlah antara saudara-saudara kamu. Baik, sebab tu haram hukumnya kita panggil orang yang bukan Islam sebagai saudaraku, ya akhi. Tak boleh. Brother tak boleh, brotherhood tak boleh. Kalau pun dia nama ikhwan ataupun brotherhood, lepas tu dia panggil orang Yahudi Nasrani ni sebagai brother, dah tentu dia dah terkeluar daripada garisan Islam. Baik. Sebab apa? Dalam Al-Quran yang kata adik-beradik, anak beranak, bapa dengan anak, Allah nafikan adanya persaudaraan keluarga di antara mereka. Kalau kita baca surah Hud alaihissalam, kita dapati bahawa Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah SWT sebab Allah tenggelamkan anak lelakinya juga. Baik, kata Nuh alaihissalam, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Berkata Nuh kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya anak lelaki aku ni daripada ahli keluarga ku. Inna bani min ahli. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Kau dah janji bahawa kau akan selamatkan ahli keluarga ku. Baik. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah orang engkau adalah yang maha bijaksana dalam menghukum. Maka datangnya jawapan dari Allah SWT. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan daripada ahlik. Bukan daripada ahli keluarga. Walaupun sebenarnya anak dari sudut darah pertalian. Sebab apa? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia mempunyai amalan yang tidak soleh. Yang dimaksudkan di sini dia tidak beriman. Innahu amalun ghairu salih. Jadi ini dalil bahawa walaupun seorang itu bersaudara dari sudut darah pertalian, dalam Islam dia bukan bersaudara kalau dia tidak sama-sama Islam. Sebab tu hukum faraid contohnya Allah wajibkan atas apa ni? Atau dibagikan kepada anak-anak kan? Kepada waris. Itu umum. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kamu supaya beri faraid kepada auladikum, pada anak-anak kamu. Zahirnya umum ya. Yang Islam dan yang bukan Islam. Umum. Itu asalnya. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Orang anak lelaki dapat 2 kali ganda bahagian anak perempuan dan seterusnya. Jadi patutnya anak
lelaki kafir pun boleh dapat. Tapi datangnya pengkhususan. Dr. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, anak-anak bukan Islam tak dapat. Sebab dia tak dikira sebagai anak dalam Islam dengan ayat yang tadi. Baik, bapa pun sama juga. Idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Lihat, ingatlah apabila Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, adakah kau nak jadikan patung-patung berhala yang kau buat ni sebagai Tuhan yang disembah? Perhatikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab bahawa Allah namakan dia sebagai bapanya Nabi Ibrahim. Nak bapa kan? Ya bapa, tapi dia bukan Islam. Jadi oleh kerana itu dia tak masuk dalam apa ni, dalam hukum ahkam faraid. Dan terdapat hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu dan lain-lain lagi dari Usama bin Zaid, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tak mewarisi orang Islam. Apa lagi awak nak? Dah datangnya khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata mana fair, tak fair lah apa semuanya, anak juga apa, habis anak kafir ni perlukan duit lah apa semuanya sebab tangkara lah dan macam-macam lagi. Kita katakan tu semua tolak tepi. Awak nak ikut tu ke awak nak ikut perintah Rasulullah SAW? Kata, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad tu pesuruh Allah. Jadi ikutlah syariat dia. Buat apa awak naik saksi tiap-tiap hari, tapi bila dia kata macam gini, awak kata macam lain. Awak kata lain. Faham ni? Kesian punya kesian tu. Siapa lagi kesian kepada hamba-hamba ya? Kita ke Allah SWT. Allah. Tapi bila Allah tak kasih, memang tak kasih lah. Siapa lagi kesian? Nak sebat anak dara. Bukan anak dara lah, yang berzina lah. Bukan dara lagi. Umur mungkin baru 16 tahun. Anak perempuan 16 tahun berzina, betul lah? Dengan lelaki 50 tahun. Taruhlah. Kita sebat yang 50 tahun aja kan? 16 tahun tak payah sebat, kesian. Kesian tak? Yang lelaki tu mesti kita sebat, kuat-kuat. Tapi sama-sama buat. Bukan satu orang je buat, sama-sama buat. Jadi kesian tu mesti ada. Mungkin 14 tahun. Dalam Islam sebat juga satu sekali. Macam mana kita sebat yang lelaki tu? Kalau kita rasa kesian, Allah lagi kesian. Tapi bila Allah dah tak kesian waktu tu, kita pun ikut. Kita ikut aja. Sebab Allah kata, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan kamu rasa kasihan untuk menegakkan dinillah, agama Allah. Jadi Allah dah tahu lah, Allah yang syariatkan ni, bahawa orang mungkin kasihan nak laksanakan hukuman ini. Jadi Allah kata jangan rasa kasihan. Ra'fah. Ra'fah ni bukan rahmah. Kita masih ada rahmah. Kita sebab dia pasal kita kesian dia tu sebenarnya. Tapi kita tak boleh ada satu ra'fah. Ra'fah dia dah lain. Dia lagi sikit bawah daripada rahmah. Dia setakat emosi biasa saja. Jadi sebab itu, semua syariat Allah, semua syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua rahmat belaka, hatta hukuman hudud yang nampak kasar dan ganas ni. Semuanya masuk dalam ayat Allah SWT dalam suratul Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semua alam. Semua solat ni rahmah walaupun berat, penat dan kadang-kadang merugikan, betul tak? Customer datang kita terpaksa nak solat. Nanti telefon nanti dulu. Customer boring dia apa ni? Dia cari supplier lain. Sebab awak tengah solat, rugi tau nak ikut kan? Satu hari macam gitu, 30 hari, banyak customer hilang. Datang kedai tutup. Close for prayers. Contohnya, close for Friday prayers lagi teruk, lagi lama lagi. Sebab tak ada orang tak kisah ni semua, dia buka aje. Kan menyusahkan orang, siap-siap nak kena pergi masjid, nak apa semuanya. Pagi-pagi dah nak kena bangun sejuk. Kita katakan ini semua rahmah.
Begitu juga nanti haji, nanti kurban. Kurban, darah-darah. Kesian kambing. Kesian kan kambing? Ambil gambar dia semuanya, kasih dia takut. Tak boleh. Kena masukkan dia kat dalam apa ni? Atas galuk pilo, aircon sama dia. Kasih dia rumput hijau-hijau. Jadi kita katakan itu semua fikiran manusia. Allah SWT yang ciptakan kita, dia lagi tahu apa yang bagus, apa yang rahmah, apa yang kesian. Jadi ada perkara yang kita tahu, ada perkara yang kita tak tahu. Sebenarnya banyak hukum Allah SWT, kita boleh tangkaplah hikmahnya. Tapi di sana tentu ada yang detail-detail tu mungkin kita tahu kenapa solat 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi kita mesti yakin yang mensyariatkannya adalah yang maha hakim, maha bijaksana. Dia bukan setakat maha kuasa je, dia buat apa je dia suka. Tak, Allah SWT buat sesuatu tu dengan kebijaksanaannya. Cuma kita ni bukan hakim sangat. Kita kadang tahu, kadang kita tak tahu. Jadi yang wajib atas kita hanyalah melaksanakan saja, mengikut taat kepada perintah dan syariat Allah SWT dan Rasul. Baik. Jadi hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia mencintai untuk dirinya. Yuhibbu, cinta lawannya benci. Cinta asalnya datang dari mana? Dengan mulut ke dengan hati? Dengan hati. Awak kat mulut boleh cakap macam-macam bergula-gula, betul tak? Boleh kena kencing manis, tapi dalam hati tak semestinya sama dengan apa yang awak cakap. Baik, mungkin dia tak pernah sebut pun dia cinta orang tu, tak bermakna dalam hatinya dia tak cinta orang tu. Mungkin tak pernah dia cakap dengan anak dia, sayang kau, I love you ke apa semua, tak pernah. Tak maknanya dia tak cinta kan, tapi dia buktikan dengan apa ni? Dengan perbuatannya. Jadi asal hubbu mahabbah tu adalah dalam hati, dan ia akan dicerminkan dengan perbuatan. Itu asalnya. Dan seorang yang cintai seseorang itu, dia akan apa? Akan cuba sakitkan hati dia ke, ataupun senangkan hati dia. Orang kalau cinta seseorang tu mesti dia apa? Dia senangkan, dia tak akan sakitkan hati dia. Dia akan lakukan apa juga yang dia mampu untuk apa ni? Untuk menjaga maslahat dia. Bahkan lebih daripada itu, apa yang dicintai oleh orang itu, dia pun akan cintai. Kawan dia akan jadi kawan dia. Dan kalau orang yang dicintai itu tak suka kepada fulan contohnya, dia pun tak akan suka kepada fulan. Sebab tu kalau kita cinta pada Allah SWT, kita akan cinta pada Allah dan pada orang yang cinta pada Allah dan orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan kita mesti akan benci kepada orang yang dibenci oleh Allah SWT, yang benci Allah SWT. Itu semua adalah lawazim ataupun konsekuen daripada apa ni? Cinta. Dan kadang lebih daripada itu, dia akan apa ni? Dia akan imitate orang yang dicintai itu. Kadang sampai tahap gitu. Kalau Allah SWT tak boleh, dia banyak-banyak dia imitate apa? Sifat-sifat Allah SWT dalam apa ni? Dalam konteks dan skop manusia. Kalau dia tahu Allah SWT tu maha pengasih, dia akan cuba apa ni? Kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, yang mana dia boleh emulate, dia boleh imitate contohnya, dia akan ikut sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sebelum tu dia kena belajar dulu. Apa yang Nabi buat gini, hatta apa yang Nabi pakai pun dia pakai. Mata-mata cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab tu Allah pun kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terdapat di dalam syakhsiahnya Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah banyak-banyak. Baik, jadi itu semua sebab tu orang yang cinta kepada artis dia tu, dia akan ikut pesen rambut dia, pakaian dia, kadang dia punya jambul dia punya semua. Kadang bibir pun dia tukar. Dia tu ada bibir pun dia tukar sebagaimana idol dia. Cara cakapnya, betul tak? Gelecek dia kalau idol dia pemain bola, belakang letak nama orang tu, nombor dia kan. Sikit-sikit bawa aja, tengok ni aku gini. Pele tengah-tengah bawa ya.
Dulu-dulu punya lah, sekarang dah lain. Nah, gaya kan, betul tak? Baik. Jadi itu semua adalah makna cinta. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah dicinta untuk saudara je, yakni yang muslim. Apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsihi. Masalah di sini, kemungkinan orang kata bahawa kalau dia suka untuk diri dia keburukan, dia suka isap dadah contohnya. Suka minum arak. So kalau dia nak betul-betul sempurna iman dia, dia kena suka orang lain pun isap dadah, minum arak dan sebagainya. Ini parah ni, kalau faham hadis macam ni. Walau bagaimanapun, terdapat riwayat lain dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullah, na'am, saya Sunan An-Nasa'i dan lain lagi, ada tambahan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Maknanya, dia cintakan untuk saudaranya apa yang dicintakan untuk dirinya daripada kebaikan. Jadi bukan semua benda, tapi kebaikan. Apa yang tak baik tak masuk ke dalam hadis ni. Jadi apa juga nama kebaikan? Sama ada kebaikan duniawi dan asalnya adalah kebaikan akhirat dan agama, maka dia akan cintakan kalaulah saudaranya itu pun dapat benda yang sama. Kalau dia dah solat, dia dah baca Quran, dia dah apa semuanya, dia pun suka kalau saudaranya itu pun solat macam dia, baca Quran macam dia dan sebagainya. Ini daripada sudut keagamaan. Dan daripada sudut keduniaan pun masuk, kata para ulama, selagi mana ia tidak mengurangkan bahagian dirinya. Jadi kalau dia suka kepada kereta yang bagus contoh ya, maka dia juga suka kalau saudaranya pun dapat kereta yang bagus ni. Tapi tak bermakna dia kena hadiahkan kereta dia yang COE yang bukan main banyak kepada saudaranya untuk amalkan hadis ni. Nanti awak pula tengok aja, hadis Nabi ya. Kereta mesti passing tau. Habis, itu kereta masih boleh kasih lagi kalau nak kasih lah. Habis kalau isteri, ini ranger. Aku nak isteri kau, pasal kau mesti cinta untuk aku apa yang kau cinta untuk diri kau sendiri. Kata ulama, kalau sampai apa ni? Sampai menzalimi dirinya, sampai mengambil bahagian dia, tak wajib, tak masuk dalam hadis ni. Tapi kalau jenis yang masih boleh share lagi, kebaikan yang masih boleh dikongsi lagi, ataupun tak ada memberi kesan negatif kepada dirinya, menyusahkan dia, tak apa. Itu tak apa. Baik, jadi kalau kita lihat apakah makna hadis ini, kaitan hadis ini dengan bab nasihat, jelaslah. Sebab orang kalau cinta kan sesuatu untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang cinta untuk dirinya, maka dia akan apa? Dia akan nasihatkan saudaranya. Dia akan menasihati saudaranya tu ni masuk dalam wa ammatil muslimin. Nasihat untuk umum orang-orang Islam. Siapa sampai tahap ini, maka dia telah mencapai tahap keimanan yang sangat tinggi. Ini bukan senang, tapi boleh dilakukan. Dia tak mustahil. Kalau mustahil, Nabi tak cakap macam ni. Jadi boleh capai tahap cinta macam ni, ataupun iman seperti ini. Cuma ia perlu mujahadah, baik melawan hawa nafsu, dan ia perlu kepada hati yang bersih. Hati yang tak bersih, susah. Sebab setiap orang akan lebihkan dirinya sendiri. Dan kalaulah masyarakat Islam sampai kepada tahap ini, dia cintakan untuk saudaranya macam cintakan untuk dirinya daripada kebaikan, akan berlaku tak hasad dengki yang merupakan penyakit hati dan kemudian penyakit masyarakat? Tak mungkin. Sebab ni baik, aku nak orang lain kongsi juga. Baik, bukan aku seorang aja nak pergi dekat nak pergi kat tempat kebaikan, nak pergi kelas, aku nak orang lain pun pergi. Ada orang dia tak nak orang lain tahu, share ataupun kongsi kebaikan yang dia dapat. Jadi kalau kita dapat amalkan hadis ini, maka kita akan dapati akan wujudnya kasih sayang di kalangan umat Islam. Mereka seperti jasad yang satu. Itu sebagaimana dalam hadis, kalau ada anggota badan yang mengadu kesakitan, yang lain satu badan akan
mengadu kesakitan juga. Hadis ini ada di dalam kumpulan hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disebabkan maknanya yang besar walaupun pendek kata-katanya, tapi yang mengandungi makna yang sangat besar. Jadi ini semua balik kepada nasihat. Dalam muka surat 867, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata dalam perenggan kedua, ataupun sebelum itu, maksud penolakan di sini bukan iman secara keseluruhan yang tadi kita bahaskan. Dijelaskan bahawa Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu ketika berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dia pernah beli seekor kuda dari seseorang dengan harga beberapa dirham saja. Ketika dia telah membelinya dan pergi dengannya, dia mendapatkan bahawa mestinya kuda ini harganya lebih mahal daripada yang dibayar tadi. Padahal dah jual beli, dah beli dah pun. Lalu dia kembali kepada penjual seraya berkata kepadanya, kudamu ini terlalu murah. Lalu dia memberikan alternatif harga yang pantas untuk kuda tersebut. Lalu dia kembali dan mencuba kudanya lagi. Di tengah jalan dia mendapati bahawa harga kuda ni patutnya lebih mahal lagi. Lalu dia datang lagi kepada penjual tu, dia berikan tambahan harga lagi. Begitulah pada kali ketiga, sehingga dia memberinya sekitar 200 dirham sampai 800 dirham. Dalam riwayat yang sahih sampai 800 dirham. Asalnya baru berapa puluh dirham aja. Dan sebabnya kenapa? Sebab dia yang meriwayatkan hadis ini. Dan dalam hadis ini ada apa? Janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hatta dalam bab ini pun. Dalam bab jual beli pun patut tadi dah sah. Tapi dia teringatkan baiatnya itu. Berarti hal itu tidak hanya berlaku baginya saja, melainkan berlaku pada okay, baik. Kemudian jika Nabi SAW membaiat seseorang pada sesuatu, berarti hal itu tidak hanya berlaku bagi dirinya saja, melainkan berlaku pada semua umat manusia. Adapun untuk selain daripada Jarir bin Abdullah ni, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, semua orang pun sepatutnya melaksanakan baiat ini. Bagaimana kita wajib solat, zakat walaupun kita tidak baiat Rasulullah SAW, maka begitu juga kita wajib berikan nasihat kepada setiap Muslim. Baik, tapi dalam hal ini, dalam hal jual beli ini, kita tak sama dengan sahabat ini. Faham ni? Nasihat kan ya secara umum, tapi kita dah ada hukum jual beli. Bahawa kalau disepakati harganya, dah bayar dah apa semuanya, dah sah transaksi tersebut. Boleh ni? Tak wajib lagi kita nak tambah ke apa semuanya. Itu daripada apa ni? Daripada hukum jual beli pula. Jadi kalau kita nak tambah lagi, boleh saja. Tapi dia tak wajib, hukumnya sunnah. Adapun kalau sahabat ini, pada dia wajib hukumnya. Jadi mubayaah dapat dimasukkan untuk jual beli dan dapat juga untuk perjanjian. Berbaiat di sini berarti berjanji seperti yang difirmankan oleh Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sebenarnya mereka telah berjanji kepada Allah. Disebutkan mubayaah kerana setiap orang yang berjanji dan yang menyumpah itu saling mengulurkan tangannya satu sama lain supaya keduanya boleh berjabatan tangan seraya berkata, saya berjanji kepadamu akan melakukan begini dan begitu. Ada apa soalan? Baik, kita berhenti di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi